Salam sejahtera bersama saya Nevin Majid dalam 15 minit MMTV edisi 25 Mac 2024. Kita ke berita utama. 3 ahli Parlimen Perikatan Nasional PN berdepan risiko dihadapkan ke jawatan kuasa hak dan kebebasan Parlimen sekaligus berdepan hukuman yang lebih berat. Ketiga-tiga mereka merupakan ahli Parlimen Tasik Gelugur Datuk Wan Saiful Wanjan, ahli Parlimen Tanjung Karang Datuk Zulkafli Hanapi dan ahli Parlimen Gua Musa Muhammad Azizi Abu Naim. Peringatan dikeluarkan oleh Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul susulan kenyataan Wan Saiful yang mendakwa Zulkafli dan Muhammad Azizi membuat kacau ganggu dalam usaha mempengaruhi kelakuan dan sokongan kepada kerajaan. Menurut Johari, beliau juga boleh mempertimbangkan untuk menubuhkan satu jawatan kuasa baharu mengikut Peraturan 80A bagi menarik kenyataan dan tuduhan melibatkan 3 ahli Parlimen pembangkang terbabit. Johari menambah sebarang keputusan akan dibuat dalam tempoh sidang Parlimen yang berbaki 3 hari lagi. Dalam memastikan ketulusan dalam siasatan, Polis Sabah menubuhkan pasukan petugas khas bagi membantu kes bunuh yang membabitkan pelajar Kolej Vokasional di Lahad Datu 22 Mac lalu. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jauteh Dikun berkata pasukan petugas khas berkenaan akan diketuai oleh Timbalan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah, Siasatan dan Perundangan Sabah, Asisten Komisioner Syed Edward Nuing Hillary. Jauteh berkata setakat ini pihak polis belum dapat mengeluarkan laporan penuh berhubung keputusan bedah siasat tersebut walaupun proses telah dilaksanakan bagi mengelakkan sebarang spekulasi timbul. Sebelum ini tular di media sosial seorang pelajar lelaki Muhammad Nazmi Aizat 17 tahun yang ditemui dalam keadaan tidak sedarkan diri oleh warden asrama yang bertugas pada pukul 6.50 pagi sebelum disahkan meninggal dunia di tempat kejadian pada 22 Mac lalu. Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Hussain dan Polis Diraja Malaysia PDRM diberi mandat penuh untuk menjalankan siasatan terhadap sebarang cubaan menggugat keharmonian kaum serta perpaduan rakyat di negara ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata tindakan tegas tanpa tolak ansur perlu dilakukan termasuk terhadap mana-mana pihak tanpa mengira latar belakang politik maupun tokoh besar sekalipun. Beliau berkata demikian pada sambutan peringatan Hari Polis ke-217 tahun 2024 di Pusat Latihan Polis Pulapol Kuala Lumpur hari ini. Dalam ucapannya, Anwar turut memberi peringatan kepada semua pihak bahawa tindakan mencabar kedaulatan undang-undang hanya mengundang kerosakan kepada negara ini. Beliau berkata kebanyakan negara maju ketika ini bukan sahaja memberi tumpuan kepada keamanan negara, malah sedang beriktihar untuk menghadapi cabaran baharu dalam sektor transformasi digital, perubahan iklim dan isu peralihan tenaga. Amanah Saham Nasional Berhad ASNB mengajukan program seikhlas wakaf seindah Ramadan bagi meringankan beban golongan B40 dan anak yatim dalam membuat persiapan menyambut Aidilfitri yang bakal tiba tidak lama lagi. Mengambil keberkatan bulan Ramadan, program ini dilaksanakan di 32 lokasi seluruh negara melibatkan 760 orang penerima menerusi tajan iftar serta pemberian kit syawal kepada golongan B40 dan pemberian kelengkapan persekolahan back to school kepada anak yatim yang terpilih. Bantuan ini juga dapat merealisasikan harapan para pewakaf ASNB untuk membantu masyarakat dan melaksanakan amal jariah melalui sumbangan wakaf ASNB. Ketua Pengurusan Syariah Pemodalan Nasional Berhad PNB Dr. Ahmad Basri Ibrahim berkata wakaf ASNB mengamalkan gabungan konsep wakaf dengan pelaburan bagi memastikan sumbangan pewakaf ASNB kekal berterusan. Untuk mendapat keuntungan di dunia dan juga mendapat pahala di akhirat. Jadi keuntungan di dunia ialah apabila kita melabur dalam unit-unit amanah ASNB dan pada masa yang sama para pelabur kita diberi peluang untuk mendapatkan pahala di akhirat dengan cara mewakafkan sebahagian unit-unit amanah tersebut untuk akhirat. Sebagai contoh, minimum mereka boleh mewakafkan 1,000 unit dan 1,000 unit itu akan menjadi aset wakaf ataupun prinsipal wakaf yang mana setiap tahun dividennya akan diberikan kepada penerima-penerima manfaat wakaf.
Sementara itu, Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan, Pengajian Tinggi dan Hal Ehwal Agama Melaka, Datuk Rahmat Mariman menyifatkan budaya wakaf membentuk kebersamaan dan keharmonian dalam masyarakat. Dan konsep wakaf ni sebenarnya memang sangat baik kerana secara tidak langsung kepada mereka yang mempunyai kelebihan dapat memberikan kelebihan kepada mereka yang tidak mempunyai kelebihan. Jadi pengantara antara yang mempunyai kelebihan dan tidak kelebihan adalah agensi yang berkaitan. Seramai 140 anak yatim dan keluarga B40 yang menerima sumbangan daripada wakaf ASNB di Masjid As-Salimin Kampung Kandang pada Sabtu lalu rata-rata berasa syukur dan gembira dengan bantuan persekolahan yang diterima. Bakal prihatin tu macam kotak, beras dengan minyak tu macam dapat. Cik, apa perasaan Cik hari ni teruja ke? Teruja lah, macam teruja sangat lah. Terima kasih lah sangat pada SNB. Terima kasih pada SNB Bakam kerana menyebut makcik untuk menerima barangan. ASNB, terima kasih Alhamdulillah memberi sumbangan. Allah saja yang membalasnya. Terima kasih SNB Wakaf. Baik sekolah dengan bantuan sekolah yang lain lah. Terima kasih Wakaf SNB. Terima kasih SNB Wakaf bagi sumbangan kat anak yatim. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM mengesahkan pihaknya sudah mengambil tindakan mengikut garis panduan sedia ada berhubung kes salah laku seksual melibatkan guru dan murid seperti dilaporkan media semalam. KPM dalam kenyataan memaklumkan kes berkenaan juga dalam perhatian pihaknya dan bersedia memberi kerjasama penuh kepada pihak berkuasa. Dalam isu tersebut, KPM memandang serius dan tiada tolak ansur terhadap kesalahan seksual di institusi pendidikan KPM. Terdahulu, Ketua Polis Daerah Sepang, Asisten Komisioner Wan Kamarul Azlan Wan Yusof mengesahkan isu seorang guru wanita di sebuah sekolah menengah di Sepang, Selangor yang didakwa melakukan salah laku seksual terhadap seorang murid lelaki berusia 16 tahun. Katanya kes disiasat mengikut Seksyen 14 Akta Kesalahan Seksual terhadap kanak-kanak yang boleh membawa hukuman penjara tidak lebih 10 tahun dan sebat. Pandangan usahawan selebriti Nelofa terhadap luahan sedih seorang pemanggil radio yang ditinggal ibu kandung ketika kecil dalam segmen 3 Pagi Era meraih komen negatif netizen. Rata-rata netizen beranggapan bekas pengacara program meletup itu tidak wajar meletakkan diri seperti konselor bertauliah apabila meminta wanita yang menghubungi stesen radio tersebut memaafkan ibunya. Dalam klip durasi lebih 3 minit itu, Nelofa selaku artis jemputan dilihat berada dalam konti radio bersama Nabil Ahmad, Azad serta Radin. Dalam segmen terbabit, pemanggil itu berkongsi keperitan apabila memikul tanggungjawab membesarkan 2 adiknya selepas ibu meninggalkan mereka untuk berkahwin dengan lelaki lain. Namun respon pemilik nama sebenar Nelofa Muhammad Nur 36 tahun terhadap pengalaman dilalui individu bernama Laila itu dikatakan menunjukkan sikapnya yang kurang peka. Segelintir pendengar juga berharap Nelofa sepatutnya menenangkan pemanggil atau menyuntik semangat terlebih dahulu sebelum menyarankan pemanggil memaafkan si ibu. Berita luar negara, satu kajian meramalkan kadar kesuburan di hampir seluruh negara menjadi terlalu rendah dan tidak mampu mengekalkan tahap populasi sedia ada. Kajian yang dilakukan Institut Kesihatan Metrik dan Penilaian IHME di Seattle itu menjelaskan kebanyakan peningkatan kadar kelahiran di dunia dijangka berlaku di negara-negara miskin. Kajian dilaporkan dalam jurnal perubatan The Lancet itu mengunjurkan 155 daripada 204 negara dan wilayah di seluruh dunia diramalkan mempunyai kadar kelahiran rendah di bawah paras penggantian populasi menjelang 2050. Sementara itu, kadar kesuburan global iaitu purata bilang kelahiran bagi setiap wanita juga telah menurun daripada kira-kira 5 kanak-kanak pada tahun 1950 kepada cuma 2.2 pada 2021.
4 suspek kejadian serangan di Moskow didakwa di Mahkamah Daerah Basmini atas tuduhan melakukan serangan pengganas di sebuah konsert sehingga membunuh sekurang-kurangnya 137 orang. Kesemua mereka yang merupakan warga negara Tajikistan ditahan dalam tahanan sehingga 22 Mei depan. Dalam kejadian pada Jumaat lalu, sekumpulan penyerang memasuki bangunan Dewan Bandaraya Krokus sebelum melepaskan tembakan dan membaling sebutir bom tangan dan bom api. Rakaman video serangan tersebut tular di media sosial menunjukkan beberapa pengganas melepaskan tembakan rambang ke arah pengunjung yang hadir menyaksikan konsert terbabit. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Beralih ke berita ekonomi, Kerajaan Negeri Kelantan memberi jaminan masalah air yang menghantui penduduk di negeri ini sejak hampir 30 tahun lalu akan selesai sepenuhnya pada 2027. Pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Raya, Infrastruktur Air dan Pembangunan Luar Bandar Kelantan, Datuk Dr. Izani Husin berkata hasrat itu mampu direalisasikan apabila semua loji air yang ketika ini sedang dinaik taraf dan dibina baru akan siap sepenuhnya pada tahun tersebut. Tambahnya, kerajaan negeri ketika ini sedang merancang untuk melaksanakan kerja-kerja penukaran paip lama yang uzur sejauh 5,000 km secara berkala melibatkan 1,000 km. Ujarnya, kerajaan negeri akan mengumumkan kertas kerja kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya mempercepatkan mengenai penukaran paip-paip. Prestasi ringgit dijangka konsisten iaitu pada RM4.71 berbanding dolar Amerika Syarikat minggu ini, ekoran keputusan Rizal Persekutuan Amerika Syarikat mengekalkan kadar faedah negara itu. Pengarah program MBA Putra Business Schools PBS Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif berkata, trend ringgit diyakini mengukuh dalam jangka masa pendek minggu ini sehingga akhir bulan April. Menurutnya, ramalan terhadap keputusan FED menurun kadar faedahnya pada suku kedua tahun ini bakal menyumbang kepada peningkatan ringgit. Jelasnya, faktor peningkatan terhadap ringgit turut dipengaruhi oleh penyebab pengeluaran yang berlaku di Amerika Syarikat dan rakan dagang besar dari negara-negara lain dengan Malaysia. Dalam masa sama, beliau turut menyarankan Bank Negara Malaysia BNM untuk mempelbagaikan pasaran negara dengan tidak hanya menumpukan kepada rakan dagang yang sedia ada dan memperkasakan ekonomi domestik. Berita sukan, Perbadanan Stadium Malaysia PSM mempunyai 1 hari saja lagi untuk melunaskan janji mereka bagi menyediakan padang terbaik buat Harimau Malaya bagi aksi kelaikan Piala Dunia 2026, Piala Asia 2027 bertemu Oman malam esok. Sementara itu, keadaan terkini permukaan padang Stadium Nasional Bukit Jalil SNBJ sebagai tuan rumah terus menjadi tanda tanya selepas pengajuan konsert artis antarabangsa Ed Sheeran pada penghujung bulan lalu. Hasil tinjauan mendapati permukaan padang masih tidak rata dengan banyak kawasan belum dipenuhi rumput di beberapa bahagian seolah-olah membayangkan Harimau Malaya belum bersedia untuk menjadi tuan rumah pada aksi perlawanan esok. Terdahulu, Menteri Belia dan Sukan Hanayo menepis dakwaan gambar yang tular di media sosial menunjukkan keadaan permukaan padang di Stadium SNBJ bukan yang terkini. Pengerusi PSM Dato' Hans Isaac menerusi laman Instastory miliknya juga sebelum ini memberi keyakinan padang Stadium Nasional akan berada dalam keadaan terbaik untuk aksi tersebut. Beregu campuran Malaysia Goh Sun Huat Si Wen Jemilai menjuarai kejohanan badminton terbuka Switzerland selepas mengetepikan rakan senegara Chen Tangji To Yi Wei pada perlawanan akhir di St. Jacob Show, bahasa Switzerland awal pagi tadi. Pasangan nombor 14 dunia itu melakar kemenangan straight set 21-16, 21-13 ke atas gandingan negara yang lebih muda Tangji Yi Wei dalam masa 37 minit. Kejayaan merangkul gelaran pada kejohanan berstatus Super 300 itu turut menyaksikan Sun Huat Si Wen menambah 7,000 mata yang bakal melonjakkan kedudukan ranking mereka ke tangga nombor 11 dunia.
Sementara selaku naib juara, Tang Ji Yiwei turut menambah 5,950 mata sekaligus kekal di kedudukan sama iaitu di tangga nombor 9 dunia. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Selasa 26 Mac 2024. Jangan lupa dapatkan Abar Tusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya Nevin Majil. Salam sejahtera dan jumpa lagi.